Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video saya pada kali ini untuk menjelaskan macam mana saya membuat pentaksiran. Okey, macam mana saya melabelkan murid saya dengan tahap penguasaan TP 1 sampai 6. Okey, fokus kita pada hari ini untuk TP 4, 5 dan 6. Okey, sebab tahap penguasaan 1, 2 dan 3 tu sebenarnya lebih kepada basic, iaitu asas. Kalau kita lihat dekat sini, salah satu contoh untuk TP3 pun melakukan penambahan dengan 3 nilai wang. Okay. So, jadi kalau murid dapat menjalankan operasi tambah tolak darab bahagi, okay, memang murid boleh mencapai terus TP3. Okay, itu untuk murid biasalah, untuk murid pemulihan kena step by step. Okay. So murid biasa paling-paling teruk pun sepatutnya boleh mencapai TP3. Okay. Tapi sebenarnya dalam kelas saya pun masih lagi ada murid yang saya tak boleh nak beri dia TP3. Sebab bila saya bagi darab pun tak boleh lengkapkan. Bila saya beri soalan tambah tolak pun tak boleh lagi kalau melibatkan mengumpul semula, semua tu tak boleh. So ada syarat-syarat dia macam mana kita nak beri murid ni TP 1, 2, 3. Okay, so hari ni saya nak fokus kepada tahap penguasaan 4, 5 dan 6. Okey, kalau kita perhatikan TP 4, 5 dan 6 ni lebih kepada soalan penyelesaian masalah. Okey, TP 4 menyelesaikan masalah harian rutin. TP5 menyelesaikan masalah harian rutin dengan pelbagai strategi. Okey, TP6 pula menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif. Okey, so dekat situ walaupun dia ialah soalan penyelesaian masalah, tetapi ada bezanya dekat situ. Okey, ada beza dekat situ. Okey, macam mana kita nak capai TP6 tu yang penting. Okey, kalau dalam kelas saya memang menggunakan kaedah murid saya membentang di hadapan. Okey, main peranan. Okey, dekat sini ada beberapa kaedah PBD, bercerita, projek mudah, kuis, permainan, main peranan ataupun apa-apa aktiviti lain yang bersesuaian. Okey, itu terpulang kepada cikgunya. Okey, kalau saya lebih suka murid saya main peranan, berada di hadapan. Tunjukkan pada kawan-kawan lain macam mana dia dapat membuat pengiraan, dapat menyelesaikan sesuatu masalah tu. Okey, dan saya buka kepada kawan-kawan lain untuk bertanya apa-apa yang dirasakan tidak faham. Okey, kadang-kadang saya pun sama juga. Saya akan tanya beberapa soalan untuk saya pastikan murid saya tu betul-betul memahami. Okey, barulah saya boleh berikan mereka TP6, tahap penguasaan 6. Okey, sebenarnya PBD ni lebih kepada kita nak mencungkil sisi lain murid-murid kita. Untuk kita lihat keyakinan murid-murid, untuk kita tengok berani ke murid kita ni. Macam mana kerjasama dia, macam mana cara penyampaian dia, macam mana komunikasi dia sebenarnya. Okey, dia sebenarnya lebih mencabar daripada murid menjawab ujian peperiksaan macam biasa. Sebab kali ni kita akan lagi jelas nampak peribadi murid tu macam mana. Kalau sekadar jawab soalan pada kertas, mungkin sekadar dapat tengok penyelesaian masalah tu saja. Okay, tapi kalau kita buat pentaksiran, kita boleh nampak bakat murid tu. Mungkin ada bakat terpendam. Okay, so saya pun sediakan beberapa contoh. Murid saya membuat penerangan di hadapan, buat pembentangan di hadapan berdasarkan soalan-soalan yang telah saya berikan. Okay, mungkin bukan semua contoh ni yang TP6, tapi keberanian dan keyakinan murid saya ni boleh diberi pujian sebab mereka tahu saya record.
Okey, segala rakaman ni bukan lakonan, memang real dalam kelas punya PDP dan saya rakam dan murid-murid saya telah maklum. Rakaman tersebut saya akan muat naik pada YouTube saya sebagai contoh. Okey, jom kita tengok beberapa contoh daripada murid-murid saya yang hebat-hebat ni. Okay, selesai? Okay, ceritakan kepada kawan-kawan pengiraan yang awak buat ni. Buat daripada yang didarab, okey? Untuk dapatkan jawapan. Okay, jawapan ni unit apa? Unit apa? 180 tu 180 apa? Okey, itu ada unit dia. Pada jawapan sila ada unit juga. Okey, jadi selesai. Puas hati jangan jawapan awak. Okey, terima kasih. Okey, itu yang digunakan, okey? Okey, puas hati yang penjelasan? Okey, terima kasih. Okey, selesai dua video daripada murid saya. Okey, sedikit rumusan untuk video yang pertama daripada Adam Mukhriz. Kalau kita tengok dia sebenarnya faham soalan tu, dia tahu apa yang dia nak tunjukkan pengiraan dia. Okey, tapi ada beberapa masalah. Yang pertama, dia tak clearkan betul-betul unit tu sepanjang operasi. Okey, mungkin mula-mula tu dia ada tunjuk darab-darab, tapi sebenarnya bila dah didarab, mesti dah jadi meter kuasa 2. Dan dia kena jelaskan sebenarnya apa yang didarab tu. Okey, dan dia kurang berkomunikasi dengan rakan yang berada di dalam kelas. Okey, sepatutnya sambil buat pengiraan sambil jelaskan pada kawan. Okey, untuk video yang kedua pula daripada Afifah Najiha. Okey, keyakinan tu ada, jalan pengiraan lengkap tersusun. Okey, unit pun okey. Formula pun dia jelaskan panjang darab lebar. Cuma untuk Najiha ni
sama juga dengan tadi, dengan Adam tadi, komunikasi dia kurang berkesan. Saya kalau boleh, okey, ni saya. Okey, saya cerita ni tentang macam mana saya yang tetapkan TP. Okey. Kalau boleh komunikasi itu sambil kira, sambil ceritakan pada kawan. Okey, sambil kira, sambil bagi tahu kawan apa sebenarnya, apa step dia, apa langkah dia. Okey, itu yang saya nak. Okey, so untuk Adam Mukhris dan Afifah Najihah, kedua-duanya saya tak berikan TP 6. Okey, kita pergi pada video seterusnya, ada lagi contoh lain. Okey, jelaskan pada kawan. Okey, kenapa awak bahagi dua dia jadi A dan B? A tu bentuk segi empat sama. Segi empat apa? Okey, dan satu segi tiga. Okey, A, formula dia untuk segi empat sama apa dia? Panjang, okey. Sepatutnya meter per segi. Okey. Okey, bentuk B. B bentuk segitiga. Apa formula segitiga? Okey, jadi jawapan dia jawapan dia apa? Okey, kenapa awak tambah? Okey, soalan daripada rakan-rakan sekelas. Cepat tanya Cikgu Izwan ni. Okey, Tom. Okey, kenapa B darab 60 bukan 75? Okey, lagi? Soalan lain. Makan satu je. Nabil, jangan suka bagi soalan menduga minda. Afiqah, tak ada soalan? Okey, Nabil. Okey, soalan dia. Kalau tak asingkan A dan B pun tak apa kan? Cakap, jawab Azwan ni. Boleh, tapi nanti kita nak kira. Adakah kita belajar formula untuk kira bentuk macam tu? Ada tak untuk tahun ada belajar tak? Tak ada. Okey, bentuk tu tadi saya sebut apa? Bentuk trapezium. Okey, untuk sekolah rendah kita tak belajar formula untuk kira trapezium. Okey, tapi di sekolah menengah belajar dan ada formula dia. Bila dah di sekolah menengah, tak perlu dah nak kira macam ni, pecah dua. Kira sekali saja. Okey, formula dia saya tunjukkan kejap lagi. Okey, lagi Cikgu Izwan ni.
Tak ada dah? Faham? Okay, bye. Okay, rumusan untuk video yang baru kita tonton tadi. Okay, video yang pertama daripada Iskandar Tom Reni. Okay, Tom ni sebenarnya murid yang selalu respon dalam kelas. Okay, dia memang sentiasa yakin. Tapi kali ni dia buat satu kesilapan yang besar, iaitu dia salah guna formula. Okay, kalau kira bentuk tadi tu trapezium, tapi kita tak belajar trapezium. Kita kena bahagikan dia kepada dua, satu segi 3 dan satu segi 4. So, dia dah salah guna formula. So, sebenarnya daripada awal tu dah salah. Okay, apa-apa pun saya boleh puji daripada segi keyakinan dia. Okay. Next video daripada Hizwani. Okay, Hizwani ni pemalu orangnya ya. Okay, tapi dari segi keyakinan, berani ke depan, jalan pengiraan dia lengkap, tersusun, cuma mungkin ada sikit pada unit. Kalau darab kena ingat, darab meter kan jadi meter square, meter kuasa 2. Okay, dan pengiraan dia pun jelas dan mudah difahami. Dia pun bahagi pada 2, 1A, 1B. So, dia memang betul-betul follow apa yang saya ajar, apa yang saya terangkan dalam kelas. Cuma Wani dia, suara dia perlahan. Jadi, kawan-kawan kurang jelas. Okay. So, dua-dua ni pun, Tom dengan Wani pun saya tak berikan TP6. Okay, paling tinggi pun TP5 je. Apa-apa pun memang bagus. Okay, cuma saya ada letak satu tahap untuk saya beri TP6. Okay, jom kita tengok video yang seterusnya. Jadi tu harga apa? Okey, kemudian teruskan nilai. Okey, apa yang awak tolak tu? Apa yang RM14,742 tu? RM3,600. Okey, adakah itu harga asal mesin basuh? Bukan. Okey, so apa soalan dia nak sebenarnya? Okey, dia nak diskaun harga mesin pengering. Okey, teruskan pengiraan. Okey, Afiqah, apa yang awak sedang kira RM900? Jadi beza dia harga asal dengan harga yang dibayar ialah RM900. Okey, soalan dia bukan harga, soalan dia nak berapa peratus diskaun, betul? Okey, so tunjukkan pengiraan untuk dapatkan peratus diskaun. Atas bawah. Okey, selesai? Okey, buka pada rakan-rakan sekelas. Ada soalan? Okey, Intan. Kenapa bahagi 45? 4,500 ke? Okey, soalan dia kenapa diperkan dengan RM4,500? Okey, Afiqah jawab pada kawan. Okey, jawab pada kawan awak. Kenapa awak perkan dia dengan RM4,500 tu? Aku saya tengok kawan. RM4,500 adalah harga asal bagi mesin pengadil. Jadi RM900 ni yang saya dapatkan ini, dia saya perkan dengan RM4,500 untuk dapatkan peratus harga mesin pengadil. Okey, RM4,500 tu ialah harga asal dia. Okey, lagi soalan? Cepat. Soalan lain, faham? Okey, Izati. Kenapa 100 tu tolak 10? Awal sekali. Ini tentang apa soalan ni? Tanya apa 10 ke apa sebenarnya, Afiqah? Rebate. Okey, so rebate dia 10. Rebate ni macam apa? Potongan harga juga. Okey, jadi tolak saja lah 10 ni. Kita beri diskaun. Okey, lagi? Nabil? Tak ada?
Okey. Okey, jawapan Afiqah betul. Jawapannya 20%. Okey, terima kasih. Okey, buku teks muka surat 115 soalan 13. Okey, Sarah, apa kehendak soalan sebenarnya? Okey, untuk dapatkan model manakah yang murah selepas diskaun. Okey, ini soalan buku teks muka surat 115, soalan 13. Okey, tengok pengiraan. Okey, cerita Sarah, kenapa pengiraan ni panjang lebar ni? Okey, jadi apa ABC tu apa? Jadi itu buat 90% per 100 darab dengan 12.400. Maka dapat itu dapat akan 11.990. Pada soalan ni pula 100 darab dengan 500 dapat 80%. 80% 300 darab dengan 12.600. Lepas tu ada dalam blokan dapat RM 10.710. Okey, tersebut dia RM10,710. Okey, so begitu juga dengan model yang seterusnya tu. Okey, kalau saya kira 10% darab RM12.400, untuk A. Darab RM12.400 dan dapat RM12,000 tu baru saya tolak. Boleh tak? Boleh tak? Sama tak jawapan dia nanti? Sama. Okey, Sarah guna dia tolak dulu pada peratus. Okey, jadi jawapan dia model mana? Model B sebab apa dia? Okey, sebab model B adalah model yang paling murah selepas diskaun. Okey, saya buka soalan untuk rakan-rakan lain. Boleh tanya cikgu Mai Sarah pula. Okey, ada sebarang soalan. Awak tak tanya, maksudnya awak tak faham. Tanpa awak diamkan aja. Okey, tanya. Kenapa tolak 15 untuk B? Okey, sebab pada soalan model B diskaun dia ialah 15%. Jadi Sarah ni dia tolak diskaun. Dia bukan tolak ringgit tu, dia tolak diskaun siap-siap. Okey, lagi. Satu lagi soalan. Cepat, terus jadi bisu. Cuba kalau saya off. Minta ada soalan? Bila? Ambil. Ada soalan? Okey, puas hati dengan pengiraan Sarah? Okey, terima kasih. Sebab anak-anak ni dia beli dengan harga RM14,340 untuk dua barang. Jadi kita nak tahu yang harga set kabinet ni. Jadi 10% dengan harga asal dia RM1,280. Kalau kosong, jadi jawapannya 138. 138 ni tolak 1,238. Tolak dengan RM jawapan ni 138. Dapat jawapan RM dan itu 140. Ini harga set kabinet dapur. Jadi yang harga mesin pengerik itu kosong, yang itu kosong harga set mesin pengerik. Jadi cara dia 104 RM 1472 tolak dengan harga set kabinet ni dapat RM 3,600. 3,600 ni harga pengerik selepas diskaun. Tapi soalan ni dia nak peratus diskaun. Jadi cara dia 3,600 perkan dengan 4,500. Itu perkan dengan harga set penyiasan 4,500. Darab dengan 100% sebab kita nak tahu diskaun ni berapa. Jadi kalau kosong 3,600 bagi 4,500. Jadi kita dapat 80%. Tapi 80% ni ialah harga yang dibayar. Jadi kalau nak tahu, kena buat 100% tolak dengan 80%. Jadi jawapannya 20%. Okey, jadi jawapan dia diskaun yang diberikan untuk mesin pengerik ialah 20%. Okey, ada yang nak bertanya? Okey, Nabil. Kenapa 3,900 tak boleh dengan 600? Sebab ini kita nak cari diskaun dia. Kalau cari diskaun tak boleh 90%. Ini kita nak cari diskaun kena perkan dengan harga asal. Lepas tu baru dapat 1. Okey, soalan lain? Okey, Intan belakang. 10% ni diskaun dapur. Jadi nak kira harga dapur tu baru dapat sebenarnya tu mesti harga pengerik. Okey, Maki saya nak tanya tadi. Tak ada. Yang lain ada? Okey, puas hati. 10% Tadi soalan sama. 10%. 10% rebate. Kalau 100%. Okey. Ada lagi yang tanya? Ada lagi yang tanya?
Okey, puas hati adik Wakila? Okey, terima kasih. Okey, dan yang terakhir rumusan untuk ketiga-tiga video yang baru kita tonton sebentar tadi. Okey, video yang pertama daripada Afiqah Farzana, video yang kedua daripada Maisarah dan video yang terakhir tadi daripada Akilatun Sadiah. Okey. Kalau kita perhatikan ketiga-tiga murid ni, yakin memahami soalan, dia tahu apa kehendak soalan, dia tahu apa yang perlu dikira dan pengiraannya disusun dengan kemas, lengkap, jalan pengiraan juga jelas dan mudah untuk difahami. Okey, tapi untuk Afiqah Farzana, kita perlu tanya baru dia jelaskan. Sama juga dengan Maisarah, perlu ditanya baru dijelaskan. Okey. Afiqah suara dia jelas, cuma mungkin perlu perbaiki sikit je lagi dari segi komunikasi dengan rakan sekelas. Okey. Afiqah ni seorang murid yang selalu juga beri respons masa saya mengajar. Okey, untuk Maisarah pula sama juga. Perbaiki sikit lagi pada komunikasi. Okey, Sarah ni on paper markah dia memang cantik. Okey, so sekarang dia dalam proses untuk meyakinkan diri, okey, membiasakan diri untuk membuat pembentangan di hadapan. Okey, dia kena perlu lebih yakin. Okey, kalau on paper markah memang 90, 85 ke atas. Okey, dan yang video yang ketiga, video daripada Akilatun Sadiah. Kalau kita tengok sebelum dia mula pengiraan pun dia dah jelaskan, dia dah bagi penerangan ringkas. Kemudian dia buat pengiraan dengan penuh yakin. Dia terangkan pada rakan-rakan. Dan memang kualiti yang saya nak tu ada pada dia. Okey, so di antara ketiga-tiga ni Akilatun saya berikan TP 6. Okey, so dua lagi, ada masa lagi. Next time saya beri soalan lain, mungkin boleh perbaiki lagi untuk dapatkan TP 6. Okey, so daripada 7 video yang saya dah kongsikan hari ni, saya harap dapat berikan gambaran sebenarnya macam mana cikgu memberikan TP 4, 5 dan 6 tu. Okey, bukan saya suka-suka letak, saya tengok buku ke apa tak. Salah satu kaedah ni ialah melalui pembentangan. Okey, ataupun cara-cara lain tadi, kuis atau mana-mana tadilah. Ada beberapa kaedah. Okey, tapi saya lebih suka kepada pembentangan sebab saya boleh tengok sebenarnya murid tu faham ataupun tidak. Okey, so kita ada next time saya akan ada lagi tajuk-tajuk yang belum saya selesaikan untuk tahun ni. Jadi next time saya akan, insya-Allah saya akan sediakan lagi video-video daripada murid-murid saya, tapi harapnya kali ni murid-murid yang berbeza. Sebenarnya daripada 30 orang, ni 7, ada lagi 23 orang. Okay, mereka sebenarnya boleh je ke depan dan buat penerangan. Tapi disebabkan saya rakam, so kurang yakin lah sikit agaknya. Pemalu. Okay, so next time kita tunggu video daripada 23 murid yang lain. Okey, itu saja dan terima kasih saya ucapkan pada murid-murid yang beri kerjasama sepanjang saya membuat rakaman video, yang ke depan, yang bertanya soalan, yang ada dalam kelas, yang beri tumpuan. Okey, well done. Okey, dan itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.